Sekarang saya jemput Yang Berhormat Seremban. Terima kasih Datuk Ketua. Datuk Ketua, dalam rang undang-undang ini saya baca huraian dia. Huraian mengatakan bahawa tujuan utama pindahan ini antara lain untuk meluaskan skop pelaburan lembaga dan untuk memberi lembaga kuasa untuk memperbadankan syarikat sebagai tambahan kepada kuasa sedia ada untuk menubuhkan perbadanan. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri mengatakan bahawa salah satu matlamat utama ialah untuk menggalakkan good governance dalam LTAT. Saya nak tanya, apakah jaminan selepas pindahan ini bahawa terdapat good governance dalam LTAT dan bagaimana untuk memastikan supaya tidak ada campur tangan politik dalam pengurusan LTAT ini. Kebetulan Datuk Ketua pada hari ini, pada pagi ini, PAC membentangkan laporan berkenaan dengan projek AES. Saya nak baca satu perenggan dari dalam lampiran kepada laporan ini. Lampiran laporan yang telah dibuat oleh Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan Jabatan Perdana Menteri yang ditubuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan di bawah dipengerusikan oleh Tan Sri Amrin Buang yang mengatakan terdapat dalam laporan ini 26 muka surat 26. Terdapat beberapa siri perbincangan telah dibuat untuk menyelesaikan isu AES ini. Satu perbincangan telah diadakan di MOF pada 3 September 2014 mengenai penyelesaian pengambilan alihan AES. Perbincangan berkenaan telah dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dengan dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Kewangan II dan Menteri Pengangkutan yang pada ketika itu disandang oleh Yang Berhormat Sembrong. Perbincangan ini tidak mempunyai minat mesyuarat dan memutuskan supaya LTAT mengkaji cadangan pengambil alihan AES. Berdasarkan mesyuarat panel pelaburan LTAT, cadangan supaya LTAT mengambil alih, walaupun dipadamkan di sini dalam prioriti, mengambil alih syarikat Beta Tegap dan Etas adalah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Pekan pada ketika itu, yang berpandangan bahawa LTAT adalah sebuah Government Linked Investment Company, GLIC, dan lebih diterima oleh rakyat berbanding sekiranya syarikat MKD mengambil alih kedua-dua syarikat itu yang boleh menyebabkan kerajaan dituduh cuba melaksanakan bail-out. Kalau MKD ambil alih, bail-out. LTAT bukan bail-out. Jadi apa yang laporan ini merumuskan ialah bahawa terdapat campur tangan politik di peringkat yang tertinggi oleh Pekan pada ketika itu sebagai Perdana Menteri supaya menggunakan dana LTAT untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kerajaan. Saya tahu bab ini, Yang Berhormat Timbalan Menteri, sebab pada ketika saya menjadi Menteri Pengangkutan, saya yang mencadangkan supaya bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini sebab kita tahu LTAT dimangsakan. Kerajaan pada ketika itu, Perdana Menteri Pekan, menggunakan LTAT untuk bayar 555 juta kepada dua syarikat kroni ini yang sudah mengambil wang itu tanpa apa-apa aset yang ditinggalkan untuk LTAT. Apa aset dia? Ada 45 buah kamera AES. Satu kontrak yang tinggal 3 tahun untuk mengutip saman. Tetapi penuh dengan masalah, ada implikasi perundangan, tak boleh kutip saman dan sebagainya. Apabila Pakatan Harapan ambil alih, saya sebagai Menteri Pengangkutan mencadangkan supaya kerajaan bayar balik 555 juta kepada LTAT dan kita tamatkan kontrak itu supaya kerajaan ambil alih projek AES ini dan batalkan semua saman kepada semua yang menerima saman itu yang bernilai 435 juta, lebih 4 juta saman yang kita batalkan. Pokoknya, Datuk Ketua, apa yang saya nak katakan ini ialah bahawa LTAT ini telah dijadikan alat politik oleh pentadbiran terdahulu. Dijadikan alat untuk menyelamatkan masalah-masalah projek yang memerunggu kerajaan. Dan saya berharap dan saya menyuruh setiap anggota tentera di negara ini dan setiap veteran, bacalah laporan PAC pada hari ini. Baca setiap muka surat dan boleh rumuskan pentadbiran mana yang menggadaikan kepentingan LTAT, pentadbiran mana yang menyelamatkan kepentingan LTAT. Yang Berhormat Timbalan Menteri, Menteri Pengangkutan DAP lah yang selalu dimomok-momokkan oleh pihak sana. Kononnya kita anti Melayu. Yang mencadangkan 555 juta dibagi balik kepada LTAT, disokong oleh Kota Raja. Kalau tanpa
keputusan daripada Kerajaan Pakatan Harapan 555 juta ini telah hangus dan para tentera Minta laluan Yang akan Berhormat. menghadapi masalah. Saya ada satu persoalan. Sila. Kita lihat kemarin Perdana Menteri telah pengurusikan satu kempen permulaan persediaan jentera kempen di Selangor, di mana salah satu perkara yang telah diucapkan oleh beliau adalah ahli-ahli parlimen ataupun menteri-menteri DAP yang mengganggu ataupun boleh menggugat kestabilan politik di negara kita dan mungkin juga boleh menggadaikan hak orang-orang Melayu. Apakah pendapat Yang Berhormat berkenaan Ya kenyataan betul, ini? memang Sembang kita ini. menggugat kestabilan politik UMNO. Kerana kita bertindak atas kepentingan semua, termasuk Melayu, termasuk Bumi Putera, termasuk anggota tentera, termasuk institusi-institusi yang penting dalam negara ini, iaitu LTAT. Ini rekod. LTAT bukan saja AES kita selamatkan 555 juta untuk LTAT. Satu lagi projek, iaitu projek KVDT 2 yang kita batalkan projek itu kerana ada kesangsi antara projek itu, tetapi sebab ada penglibatan LTAT, Kerajaan Pakatan Harapan kita bincang balik, runding balik, kita kembalikan projek itu kepada syarikat DMIA LTAT untuk projek landasan berkembang KVDT 2. Selepas kita jatuh, siapa yang batalkan projek itu? Yang Berhormat Air Hitam, Menteri Pengangkutan daripada MCA yang membelakangkan kepentingan LTAT, batalkan projek itu. Sampai hari ini belum selesai. Jadi boleh rumuskan, siapa yang menggadaikan prinsip LTAT, siapa yang mempertahankan kepentingan LTAT. Sekian, terima kasih. Sepatutnya Terima kasih Yang Berhormat Seremban. Seterusnya saya